Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai nombor hingga 7 digit. Okey, yang pertama kita akan sentuh berkenaan dengan menyebut nombor bulat. Yang kedua kita akan menyentuh berkenaan dengan menyebut nombor perpuluhan dan pecahan. Yang ketiga kita akan menyentuh mengenai nilai tempat dan nilai digit. Yang keempat cerakinkan dan yang terakhir adalah bundarkan. Okey, yang pertama kita tengok untuk menyebut nombor ni kita akan gunakan teknik gigi rongak. Okey, kalau tengok dekat gambar ni, ini adalah teknik gigi rongak. Okey, yang mana kita gunakan teknik ni untuk kita lebih mudah faham. Okey, macam mana nak sebut nombor 7 digit. Okey, kita tengok membaca dan menyebut nombor yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita ada satu nombor dalam bentuk angka. Okey, macam mana kita nak menyebutnya? Okey, kita gunakan teknik rongak. Kita susun dalam setiap bahagian tu. Okey, dan kita akan baca 1 juta. Okey, yang pertama. Yang kedua, 543,000 dan yang terakhir adalah 268. Ini kita panggil cara nak menyebut atau membaca nombor menggunakan teknik rongak. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita ada nombor dia dalam bentuk angka juga. Okey, kita susun dalam gigi rongak ni. Okey, dan cara kita nak sebut adalah kita mula dengan 1 juta, okey, 700,000 dan 13. Okey, kita sebut ikut dia punya yang susunan yang kita telah susunkan. Okey. Okey, contoh yang kedua. Kita ada 3,150,008. Ini dalam bentuk perkataan. Kita nak tulis dia dalam bentuk angka. Macam mana pula? Kita ambil 3 juta. Okey, kita susun pada ruang 3 juta. Kemudian 150,000 dan kemudian 8. Okey. Bahagian yang tak ada nombor ni kita akan isi dengan sifar. Jadi nombor yang kita akan dapat adalah 3,150,008. Contoh yang kedua, kita ada 2,045,011. Okey, kita masukkan 2 juta ni dulu. Okey, ikut teknik rongak ni. Okey, kemudian 45. Kita masuk 45 macam ni. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah 11. 11 macam ni. Okey, dan ruang kosong ni kita akan isi dengan sifar. Okey, jadi nombor yang kita akan dapat adalah 2,045,011. Okey, itu adalah menggunakan teknik rongak. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok pula macam mana kita nak membaca dan menyebut nombor perpuluhan juta. Okey, kita tengok. 0,051 juta. Okey, kita tulis macam ni ya. Okey, yang kedua. 0,18 juta. Tidak boleh disebut 0,18 juta. Okey, lepas perpuluhan kita memang tak boleh sebut macam kita sebut nombor biasa. Jadi kita kena sebut satu-satu. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. 3,016 juta. Tidak boleh disebut 3,016 juta. Okey, itu dalam perkataan 3,016 juta. Kita tengok pula macam mana kita nak menyebut nombor pecahan juta. 3/4 juta ataupun 3 suku juta. Okey, itu cara nak menyebut nombor pecahan juta. Okey. Yang kedua. 1/4 juta ataupun suku juta. Okey, suku juta. Kita tulis suku juta pun jawapan dia betul. 4 5/8
juta. Bukan 45/8 juta. Okey, bukan 45 ya, 45/8 juta. Okey, kita tengok seterusnya macam mana kita nak nilai tempat dan nilai digit sampai juta. Okey. Sebelum ni kita dah belajar sampai ratus ribu, tapi hari ni kita nak tengok untuk tahun 6 kita akan tengok sampai juta. Okey, sama juga nilai tempat dia juta, ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh. Ini adalah nilai tempat. Manakala yang nilai digit kita akan sebutlah. Kalau digit 8 ni nilai digit dia 8. Kalau 9 ni nilai digit dia 90. 5, 500, 1, 1000, 3, 3000, 4, 4000. Okay, nilai tempat ni dalam perkataan, nilai digit ni dalam bentuk angka. Okay. Kita tengok pula cerakinan. Cerakinan ni dia ada dua. Cerakinan nilai tempat. Okay, contohnya nombor ni kita nak cerakinkan dia. Okay, ni adalah kita ikut dia punya nilai tempat. 2,400,000, 30,000, 1,000, 500, 90 dan 8. Ini kita cerakinkan nilai tempat. Kalau soalan tu nak cerakinkan pada nilai digit, kita cerakinkan digit 2 juta tambah 400,000 tambah 30,000 tambah 1,000 tambah 500 tambah 90 dan tambah 8. Okay, jadi itu bagaimana kita nak cerakinkan nombor 7 digit. Okay. Seterusnya kita akan tengok pula macam mana kita nak bundarkan. Okay, bundarkan ni bergantung pada soalan tu. Dia nak kita bundarkan pada apa? Apa yang terdekat. Okay, contoh ni kita tengok soalan ni katakan dia nak bundarkan pada ratus ribu. Okay. Jadi kita akan tengok pada ratus ribu. Okay, langkah yang pertama kita akan bulatkan tuan rumah. Okay, bulatkan tuan rumah. Okay, langkah kedua kita akan gariskan jiran sebelah kanan. Dan langkah yang ketiga kita kena tentukan jiran. Jiran ni kita nak tentukan jiran. Okay, kalau jiran kaya apa kita akan buat? Kalau jiran miskin apa kita akan buat? Okay, dekat sini adalah nombor sini adalah 3 jatuh pada jiran miskin. Okay, jadi jiran miskin kita akan kekalkan tuan rumah ni. Okay, jadi tuan rumah ni akan kekal jadi 4. Okay, langkah seterusnya jiran kanan. Jiran kanan masuk sebelah sini akan jadi sifar. Jiran kanan ni akan jadi semua akan jadi sifar. Manakala jiran kiri pula kita akan turunkan sahaja. Okay, senang je untuk bundarkan. Jadi kita dapatlah jawapannya 2,400,000. Okay. Okay, soalan seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okay, soalan bundarkan, kita nak bundarkan pada apa? Soalan yang sama, nombor yang sama, 2,431,589 dibundarkan pada apa? Okay, mengikut soalan. Ribu terdekat. Kalau ribu terdekat, kita tengok pada nilai ribu. Okay, soalan kita pada nilai ribu. Okay, yang pertama, bulatkan tuan rumah. Jadi, soalan tu nak ribu, jadi tuan rumah dia adalah ribu. Langkah kedua, kita gariskan jiran sebelah ribu. Okay, dan tentukan jiran. Sekarang ni jiran dia adalah 5. Okay, 5 ni jiran kaya atau jiran miskin? Kalau jiran kaya, 5 ni adalah jiran kaya. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan tambah 1 pada tuan rumah. Jadi tuan rumah ni akan jadi 1 tambah 1 jadi 2. Manakala jiran kanan akan jadi sifar. Okey, jiran sebelah kiri kita akan turunkan. Jadi 2,431,589 dibundarkan pada ribu terdekat. Jawapannya adalah 2,432,000. Itu adalah jawapan dia. Senang kan? Okey, sekian saja untuk pelajaran kita hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.